Selamat sejahtera. Okey, pada pelajaran yang 3, kita sambung semula minggu lepas, pelajaran minggu lepas ya. Okey, minggu lepas kita tengok pasal mata. Okey, minggu ni kita akan tengok pasal masih lagi bab 1 iaitu rangsangan dan gerak balas. Okey. Okey, kita akan tengok organ seterusnya ialah organ telinga ya. Okey, telinga terbahagi kepada, kalau kita tengok pertama sekali bahagian luar ni ialah cuping telinga. Okey, cuping telinga dan bersambung dengan salur telinga. Okey. Cuping telinga dan salur telinga ialah telinga luar. Okey. Bahagian tengah, telinga tengah ialah kita ada ni. Nampak macam piring ni. Ini ialah gerendang telinga. Okey. So kita nak tengok fungsi nanti ya. Okey, gerendang telinga bersambung dengan ossicle ni. Bersambung dengan ossicle. Dan ossicle bersambung dengan jendela bujur. Okey, ketiga-tiga struktur ni, ini dipanggil sebagai telinga tengah. Okey, kalau kita perhatikan, dia memang bersambung sebagai semacam satu laluan. Okey, dan bahagian telinga dalam, kita ada salur separuh bulat dan juga tiub Eustachio. Okey, salur separuh bulat dan tiub Eustachio ni tidak terlibat dalam proses pendengaran. Okey. Okey, dia fungsi lain. Contohnya macam salur separuh bulat ni, fungsi dia ialah untuk mengimbangi badan kita. Okey. Manakala tiub Eustachio ni, bawah ni, tiub Eustachio ni panjang ni, dia berfungsi untuk mengekalkan ataupun mengawal tekanan dalam telinga kita. Contohnya kalau kita naik ke tempat yang tinggi di mana tekanan udara yang berbeza menyebabkan kita kurang dengar. So, tiub Eustachio ni akan pastikan dia akan kontrol kita punya ataupun kita akan selaraskan kita punya tekanan udara dalam telinga kita. Okey, kalau kita tengok tadi daripada cuping telinga, salur telinga, masuk ke gerendang telinga, ossicle, masuk kepada ni, ini cochlea. Dan ini adalah saraf auditori yang akan sambung pergi ke otak. Okey. Right, so kita akan tengok fungsi satu-satu ya. Okey. So, okey. Telinga luar iaitu cuping telinga dan salur telinga mengumpul dan menghantar gelombang bunyi ke dalam salur telinga. Nampak perkataan gelombang bunyi. So, suara kita ni ialah gelombang. So, gelombang tu tahu, dia macam kita campakkan batu dalam air. So, kita akan nampak gelombang air tu. Okey. So, itu adalah gelombang. Suara kita ni ialah gelombang. Semua bunyi ni ialah gelombang. So, telinga kita ni akan merangkap gelombang tersebut. Okey. Itu bahagian luar. Okey, bahagian tengah pula, kita ada gerendang telinga. Dia akan tukarkan gelombang bunyi, tadi, tukarkan kepada getaran. Macam getaran. Okey. So, getaran ni akan dihantar ke ossicle. Mana ossicle? Boleh patah balik. Nanti tengok. Okey. Dan getaran tadi tu akan dikuatkan oleh jendela bujur. Okey, dan jendela bujur pula akan dikuatkan oleh ossicle. Ossicle akan kuatkan getaran bunyi. Terdiri daripada 3 tulang kecil. Macam kita ada drum, terletakkan 3 besi. Bila kita ketuk, getaran tu akan makin kuat. Okey, so ossicle ialah 3 tulang kecil yang akan meningkatkan getaran. So, getaran tersebut akan dihantar melalui jendela bujur. Getarannya, gelombang ni getarannya. Getaran akan dihantar ke jendela bujur. Dan dia akan masuk ke cochlea. Okey, di mana cochlea akan tukarkan getaran bunyi kepada impuls saraf. So, dalam kata lain, gelombang bunyi ditukarkan kepada getaran, ditukarkan kepada impuls
impuls saraf. Okey, kenapa ke tukar pada impuls saraf? Sebab hanya impuls saraf saja tersebut akan dihantar ke otak. Otak hanya boleh tafsirkan impuls saraf. So gelombang yang kamu bunyi dengan bunyi suara, dengan bunyi bising, bunyi apa sahaja bunyi akan ditafsirkan oleh otak untuk kita tahu. Tapi ingat, otak hanya boleh mengesan impuls saraf. Okey. Okey, satu ya. Okay, cuma telinga tadi. Dia selalu telinga. Ni semua gelombang. Okey, ni telinga tengah ni. Kita genang telinga. Nampak genang telinga? Nampak rupanya macam ni? Dia akan tukarkan gelombang kepada getaran. Osikel. Ada 3 tulang osikel. Kamu nampak sini. Ni. Ini tulang osikel. Okey, ni jendela bujur. Jendela bujur hanya membenarkan getaran masuk. Gelombang tak boleh masuk, getaran sahaja boleh masuk. So dia hantar ke ni tiup Eustachian ni. Mengimbangkan tekanan udara di kedua-dua belah telinga. Sebab tu kalau kita naik tempat yang tinggi, kita berdesing, berdengung. Dia nak selaraskan tekanan tu. Okey. Okey, koklia ni. So dia akan tukarkan getaran kepada impuls saraf untuk dihantar ke otak. Okey, ini salur separuh bulat. Mengesan kejauhan kepala dan membantu mengawal keseimbangan badan. Untuk mengawal keseimbangan badan, dia tak membantulah ni. Dia tak membantu dalam pendengaran, tetapi dia membantu dalam keseimbangan badan. Okey. Okey, kita tengok. Okey, itu saja telinga. Okey, sebenarnya kita akan tengok pasal hidung. Okey, ini hidung inilah keratan rentas kepala manusia. Okey, so ini mulut dan ini bahagian hidung. Okey. Right. So, udara masuk ke hidung dan kita boleh bau. Sebab apa? Dalam udara ada bahan kimia yang terlarut. Contoh macam bau masakan, bau wangi. Dalam udara ni dapat bahan kimia yang terlarut, yang mana kita ada saraf yang boleh mengesan. Okey, saraf tu berada kat mana? Sel jeria tu ada kat mana? Sel jeria tu ada di atas ni. So, kita tengok satu ya. Ini adalah hidung. Bergantunglah, ada yang mancung, ada yang tapi yang penting dia ada lubang lah. So untuk bernafas kalau hidung tak ada lubang, maksudnya kamu kena overhaul sikit lah hidung kamu. Okay. So ada lubang hidung untuk masuk udara. Yang biru ni ialah laluan udara masuk. Okay. Dalam ini adalah rongga hidung. Ni rongga hidung. Ni rongga hidung. Luas rongga hidung ada atas mulut kita. Okay. So rongga hidung tu pula, bahagian atas dia ni ada mukus. Mukus tu apa? Mukus tu ialah macam hingus. Tapi taklah yang keluar. Yang keluar tu dipanggil hingus. Yang duduk dalam tu dipanggil mukus. So mukus ni fungsi dia ialah pertama sekali dia akan memerangkap bau. Sebab dalam tu kalau kita tengok ini dalam ini kita ada sel deria bau yang bersambung dengan saraf. Dan saraf ni pula akan hantar ke otak. Okay. Alright. So sel deria bau ni akan mengesan bahan kimia yang ada dalam udara dan dihantar ke otak untuk ditafsirkan. Simple je. Okey. Ini susu hidung kita. Okey, hidung ialah organ deria bau. Bau merupakan bahan kimia yang wujud dalam udara. Lebih kurang 10 juta sel deria bau terletak di bahagian atas rongga hidung. Ni fungsi. Sel deria bau amat halus dan diselimuti dengan lapisan mukus. Bahan kimia dalam udara akan melarut dalam lapisan mukus dan merangsang sel deria bau untuk menghasilkan impuls saraf. Okay, jika kita sesama, apa jadi? Boleh kita bau? Tak boleh kan? Sebabkan bila kita sesama, penghasilan mukus tu akan tinggi, banyak. So menyebabkan mukus akan tebal. Mukus tu cair kat hidung ni, mukus tu akan tebal. Bila mukus tu tebal, bahan kimia yang larut tidak sampai ke sel deria bau. So menyebabkan kita tak boleh bau. Tebal sangat mukus tu. Dia akan keluar melalui mukus. Alright. Okay.
Itu pasal hidung. So kita tengok pasal lidah. So lidah kita yang sihat macam ni lah. Dia warna merah jambu ya. Kalau kita perhatikan lidah kita bukan yang halus, dia ada kasar. Okay, yang kasar tu ialah papile dia panggil. Kalau tengok lidah kita ni kasar tu ialah papile. Nampak? Dia macam satu unjuran, macam mop. Okey, macam mop padam. Kenapa dia tak padam? Okey. Alright. So, apa yang ada pada papila tu? Papila kita ada, kalau kita tengok rupa dia, kita ada reseptor rasa. Ingat dalam saraf kita ada reseptor. Reseptor tu yang menerima rangsangan daripada luar. Kalau kita makan, kita boleh kesan manis, masin, asam. Ada 5 ya, 5 kita tengok nanti . So, reseptor rasa ni biasa dia akan bersambung dengan saraf dan saraf akan hantar ke otak. Alright. Kita tengok struktur lidah. Lidah ialah organ jeri rasa. Terdapat mintil kecil yang dikenali sebagai papila pada permukaan lidah. Permukaan papila pula dilapisi oleh beratus-ratus tunas rasa. Setiap tunas rasa pula mengandungi 10 hingga 50 reseptor rasa. Kita ada banyak. Beratus-ratus. Setiap satu tu pula ada banyak tunas rasa. 10 hingga 50 tunas rasa. So, dan kita tengok reseptor rasa ini dapat mengesan 5 jenis. 5 ya. Bukan 4, 5. Yang pertama ialah masin, manis, masin, masam, pahit. Ada 4 betul. Yang kelima ialah umami. Okey, apa je umami? Dikelaskan sebagai rasa asas terdapat reseptor rasa yang dapat mengesan rasa umami sahaja. Hal ini sama bagi rasa lain seperti manis, masin, masam dan pahit. Rasa umami dikaitkan dengan rasa lazat. Rasa lazat seperti rasa daging dalam sup atau rasa bahan penyampaian seperti cheese, cendawan ataupun biasa kita gunakan MSG, monosodium glutamate, ataupun kalau kita panggil sebagai ajinomoto. Okey. Alright, so fungsi tunas rasa, semasa makanan dikunyah, sebahagian atau semua bahan kimia akan dalam makanan lazimnya melarut dalam air liur, dan bahan kimia terlarut akan meresap ke dalam tunas rasa melalui liang dan merangsang reseptor rasa dalam bentuk mengesan imbas haram. So, ingat tadi kalau bau ada bahan kimia pada bau, kalau pada lidah makanan bahan kimia ada dalam makanan tersebut. So, air liur akan melarutkan rasa tersebut dan tunas rasa yang ada pada lidah akan merasa. Okey, so alright. So itu saja. So next kita akan tengok tentang kulit, organ kulit. Okey. Alright, sekian. Terima kasih. Okey, terima kasih.